Bismillahirrahmanirrahim. Bab tahrimil kadhib. Bab pada menyatakan haramnya berbohong. Diharamkan berbohong. Qala Allah Ta'ala, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu mengikut apa yang kamu tidak tahu. Dan ayat ini Allah Ta'ala melarang kita ikut apa yang kita tak tahu. Kerana bila ikut perkara yang tak tahu boleh jadi perkara salah, perkara bohong, perkara sesat. Bohong ialah benda yang tak betul sebagaimana berlakunya perkara itu. Itu makna bohong. Bukan hakikat yang sebenar, bukan sungguh. Orang Patah Timur kata pelawak, benda yang tak betul. Bukan sahaja bercakap, termasuklah ajaran yang kita nak ikut, pemimpin yang kita nak ikut, orang yang kita nak sokong. Mesti kita tahu apa matlamat dia, apa perjuangan dia, apa tujuan dia. Adakah kerana Allah, kerana Islam, ataupun kerana yang lain. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu ikut apa yang kamu tak tahu. Kita nak ikut mana-mana perjuangan, mana-mana jalan, mana-mana cara hidup, mana-mana orang, mana-mana pemimpin dalam dunia hari ini, mana-mana wakil rakyat yang kita nak pilih dalam dunia hari ini. Kena tahu apa jalan perjuangan dia. Tambahan ayat ini, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, as-sam'a wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan fikiran, kullu ulaika akan anhu mas'ula, semuanya akan ditanya pada hari kiamat. Tak boleh jawab dah. Ikut pasal apa? Pasal boleh 50 riyal. Pasal apa? Boleh tanah. Pasal apa? Boleh benda. Pasal apa? Boleh pakar. Betul ke salah? Tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Masalah betul dan salah, kita nak ikut apa-apa, ini kena faham. Nak ikut apa-apa mesti betul dan salah. Kita nak buat apa-apa mesti betul dan salah. Kerana Allah Ta'ala tahu ada di kalangan manusia ni orang buat perkara yang salah, perkara yang tak betul. Bukan sahaja orang bodoh, orang cerdik pun ada, orang bijak pun ada, orang alim pun ada, orang pandai pun ada. Dia buat perkara yang tak betul, buat perkara yang salah. Kadang-kadang terang-terang perkara tu salah, maka dia ikut perkara yang salah. Dia buat perkara yang salah itu. Ini perangai manusia. Sama ada pemimpin, sama ada orang alim, sama ada pegawai, sama ada hakim, sama ada saksi, sama ada siapa saja. Jangan dia ikut perkara yang salah. Jangan hukum perkara yang salah. Bila buat salah, maka bohong. Bohong menjadi dosa yang sangat besar. Kerana manusia dia boleh buat benda yang salah, benda yang tak betul. Fir'aun bukan sebarangan orang. Fir'aun ni pemimpin negara. Namrud bukan sebarangan orang, pemimpin negara, raja yang memerintah kuasa besar dunia. Tapi dia ikut benda yang salah. Pasal apa? Kerana nak pada dunia, tamak pada dunia, habuan kepada dunia. Disebut dalam hadis, al-qudatu thalathatun, qadin fil jannati wa qadiyan fil nar, alladhi arafa al-haqqa wa hakama bihi fahuwa fil jannah, والذي عرف الحق ولم يحكم به فهو في النار، والذي لم يعرف الحق وحكم بجهله وهو في النار. Tiga jenis hakim. Satu jenis dalam syurga, dua jenis dalam neraka. Yang mengetahui, yang arif, yang tahu, dia hukum dengan tahu dia, dengan bijaksana. Ini dalam syurga. Yang tahu perkara yang benar, dia hukum dengan cara yang salah walaupun dia tahu. Ini dalam neraka. Dia jahil, dia hukum dengan jahil dia.
disebut dalam satu kisah Israiliyat. Ini boleh berlaku dalam dunia. Kisah Israiliyat ini sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang miskin, cerita ni cerita suka saja tapi menjadi pengajaran. Seorang miskin duduk dekat rumah seorang yang kaya. Orang miskin ni pergi lembu, orang kaya pergi keldai. Orang miskin pergi lembu dia beranak. Lalu orang kaya yang pergi keldai ni, dia kata anak lembu tu anak keldai dia. Anak lembu, anak keldai dia. Dia kaya. Maka balah dengan yang miskin, bicara di mahkamah, pergi berhakim yang pertama. Orang kaya bagi rasuah kepada hakim. Lalu hakim yang boleh pitih ni buat jatuh hukuman, anak lembu ni ialah anak pada keldai orang kaya ni. Cara ipil pula, cara hakim yang kedua, dia bagi rasuah lagi. Hakim yang terima rasuah ni mengatakan bahawa memang keputusannya anak lembu dia anak pada keldai. Ipil lagi cara hakim yang ketiga, bagi rasuah. Hakim yang ketiga ni kata tak boleh terima rasuah. Lalu bercara dia tanya orang miskin, ini anak lembu, dia anak lembu saya lah, ibu lembu ni anak lembu saya. Lalu tanya hak yang kaya ni, ni anak lembu ni anak lembu mu? Ya, anak lembu saya, keldai saya beranak ke lembu. Tu hakim kata saya tak boleh buat keputusan ini pasal uzur. Uzur apa? Marihik. Hakim kata marihik, saya marihik. Tu hakim lelaki marihik tu. Lalu orang kaya kata macam mana mu marihik mu orang lelaki? Kata tu hakim macam keldai lah beranak ke lembu, serupa. Lalu tak boleh jawab. Ini hujah secara tabi'i yang kita faham. Boleh berlaku dalam dunia hal-hal yang semacam ini dalam kehidupan manusia. Benda yang salah jadi betul, yang betul jadi salah. Disebut dalam hadis Ibnu Majah, walaupun hadis ni hadis yang dhaif tetapi menjadi dalil yang kuat. Nabi sebut sayati 'ala nas sanawatun khadda'ah yukazzabu fiha as-sadiq wa yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukhanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidah. Nabi kata akan tiba di akhir zaman. Di akhir zaman, kita fikirlah zaman kita ni akhir zaman kedok. Akan tiba di akhir zaman, belum berlakunya kiamat. Tahun-tahun yang sangat menipu, tahun-tahun yang menggoda. Orang yang benar dikata bohong, orang yang bohong dikata benar, orang yang betul-betul amanah dikhianat, orang yang khianat diberi amanah, dan orang-orang yang bodoh bercakap. Ar-ruwaybidah, orang yang bodoh bercakap. Lalu sahabat tanya, mau marwaybidah tu ya Rasulullah? Ruwaybidah tu apa dia? Apa makna orang yang bodoh bercakap? Nabi kata, yatakallamul ammah fi amril khassah. Orang yang jahil bercakap dalam perkara yang khusus. Khususnya perkara yang berkait dengan agama, perkara yang besar, perkara yang ahli ilmu saja tahu. Orang yang tak ada ilmu pun bercakap juga. Orang yang tak ada ilmu, dia bercakap dalam perkara yang dia tak tahu. Habis jadi punah ganah belaka. Zaman sekarang bukan saya bercakap, menulis. Ikut nak tulis, walaupun dia tak tahu, walaupun benda yang tidak jelas, benda yang tak nyata, benda yang tidak ada penyaksian, satu andaian saja, maka ditulis dan menyebarkan maklumat yang salah. Kita akan baca hadis akan datang bagaimana dosa besar bagi mereka yang buat kerja ini. Wa qala ta'ala ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan firman Allah Ta'ala yang tadi dalam surah Isra, ini dalam surah Qaf. Dan tidaklah melafaz
oleh seseorang daripada kata-kata, malaikat di sisinya ada malaikat yang menulis amal baik dan amal jahat. Ayat ini menyatakan bahawa bagi tiap-tiap orang ditugaskan dua malaikat, Raqib dan Atid. Malaikat yang menulis amal yang baik dan menulis amal yang jahat. Setiap yang dilafaz ditulis oleh malaikat. Begitulah juga setiap yang dibuat ditulis oleh malaikat. Kalau buat baik, malaikat tulis. Kalau buat jahat, malaikat tulis. Kita wajib beriman kepadanya. Di antara wajib beriman kepada malaikat itu ialah beriman adanya malaikat yang menulis amal. Kerana disebut dalam Quran, dalam ayat yang kita baca ni, dan ayat yang lain disebut dalam hadis. Fikirlah kalau kita nampak malaikat tu, kita nak buat, dia tulis. Cakap, dia tulis. Masuk dalam bilik, ikut juga. Masuk ke mana pun dia ikut, dia tulis belaka. Kalau kita fikir, nampaklah, bakal dia tak berani nak buat jahat. Malaikat adalah makhluk yang gaib, yang menjalankan tugas dengan perintah Allah Ta'ala. Kita wajib beriman kepadanya. Ini adalah ujian kepada kita. Alladzina yu'minuna bil ghaib, dan orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Antara perkara yang gaib itu ialah adanya malaikat yang menulis amalan kita, cakap-cakap kita, sama ada baik ataupun jahat. Adapun hadisnya, hadis yang pertama, wa 'an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allah kadzdzaba. Muttafaqun alaih. Maksudnya, dan daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya benar itu menunjukkan kepada perkara yang baik, dan yang baik itu menunjukkan kepada syurga, dan sesungguhnya seseorang itu benar sehingga ditulis di sisi Allah dia adalah orang yang benar, yang sangat benar, dan sesungguhnya bohong itu menunjukkan kepada kejahatan, dan kejahatan itu menunjukkan kepada neraka, dan sesungguhnya seseorang itu berbohong sehingga ditulis di sisi Allah dia adalah pembohong besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa mulia dan baiknya benar, betapa dosa dan jahatnya bohong. Benar ialah apa yang kita sebut menepati sungguh yang berlaku. Bohong ialah apa yang kita sebut tak betul dengan apa yang berlaku. Itu bohong. Di mana benar menjadi sifat yang wajib bagi Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jangan kita baca hanya wajib bagi Rasul saja. Kita diwajibkan mengikut contoh yang baik, perangai yang baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga diwajibkan benar. Benar pada perkataan kita, benar pada perbuatan kita, benar pada niat hati kita. Benar di mana niat hati Allah Ta'ala tahu. Perbuatan dan percakapan orang boleh tengok. Mestilah benar belaka. Yang nyata ialah dalam percakapan. Apa yang kita nak cakap mestilah benar. Bila seseorang itu bersifat dengan benar dan benar menjadi amalan dia, maka dia menjadi seorang yang baik, dan baik membawa pada syurga. Orang yang berbohong bukan saja bohong sekadar dia mudah nak buat jahat.
kerana dia berasakan dia boleh selamat dengan sebab dia bohong walaupun dia buat jahat. Dan kejahatan membawa kepada neraka. Orang yang baik dan menjadi seorang yang baik ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang benar kerana dia bersifat benar. Dan orang yang bohong dengan amalan bohong dia ditulis di sisi Allah dia adalah pembohong besar. Allah Ta'ala tahu bahkan ditulis di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menunjukkan bahawa sifat benar merupakan sifat yang terpuji, yang wajib bagi orang Islam berusaha supaya menjadi seorang yang benar. Sifat bohong ni sifat yang keji, yang haram. Orang yang benar adalah orang yang berani. Orang yang bohong ialah orang yang penakut. Kebiasaan orang yang bohong ni memang dia penakut. Dia penakut, tak berani nak berdepan dengan kenyataan yang sebenar. Kita mesti menjadi orang yang benar dan orang yang berani. Hadis yang